نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Hari ni sebabkan kita dah hujung-hujung puasa ni, kan, penat dah puasa. Oh, nampak tak? So hari ni aku nak menyantai-nyantai dengan korang. Kita yalah, sebab biasa kita macam formal kan, kita macam serius gila kan. So hari ni Seram Isnin, kita dalam version santai. Yeah. Okay guys, jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Mungkin ramai yang tanya, bang, kenapa tak standkan je mikrofon ni? Suka hati saya lah. Hari ni saya rasa nak pegang. Okay guys, untuk cerita seram untuk hari Isnin ni kan, kita biasa bila dengar cerita member-member ni, kita rasa macam somehow diorang ni melalui fasa yang sangat-sangat dahsyat lah. Kan, biasalah pengalaman-pengalaman seram ni bukan semua orang dapat rasa tak? Kadang saya rasa, awak tak rasa. Ada soal saya percaya, awak tak percaya. Benda ni sangat-sangat subjektif. Sama juga dengan cerita yang akan diceritakan untuk kali ini. Datangnya daripada seorang brother ni, datangnya daripada Negeri Sembilan. Nama dia Akmal. Okay? Dia ni duduk dekat area Kombau sana. Dia kata, so cerita ni berkenaan dengan raya. Nak dekat raya lah kan. Biasa kalau kata budak-budak Negeri Sembilan, budak-budak Pahang ni kan, aku rasa kebanyakan orang-orang belah sana meriah satu, mercun dua. Memang meriah dengan mercun pampung macam kat Palestin kan. Bila malam raya tu, mantai tu kan, pum pam. Ini yang berlaku kepada saudara Akmal ketika dia berusia 17 tahun ketika itu. Cerita yang lebih kurang 10 tahun lebih cap, aku nak kongsikan semula kepada korang semua. Okey. Malam mantai, dia ingat lagi waktu tu. Lepas je habis takbir, biasa budak-budak dulu kalau habis takbir, dia orang akan pusing satu kampung kan. Budak-budak sekarang tak ada. Lepas takbir terus balik rumah. Dulu ada benda tu. So culture tu, dia orang join apa semua, dia orang dah settle dalam lebih kurang 10:30 malam lebih kurang macam itulah. Ada pun balik ke rumah. Waktu tu dia orang dah pun ke rumah neneknya, yang juga di Negeri Sembilan, salah sebuah kampung di Negeri Sembilan juga. Dia orang sampai rumah nenek dan dia orang makan. Biasa lah kan, family semua dah start balik, semua makan. So si Akmal ni, dia ada 3 orang ke 4 orang cousin dia yang dia memang rapat lah. Ada Yus, ada Ridwan dan sebagainya. Dia ada mention beberapa nama tapi Acap tak ingat sangat. Yus ni Acap ingat, sebab Yus ni yang temani si Akmal ni untuk pergi bermain mercun pada ketika itu. So dia pun cakap, Yus, aku ada buat mercun ni, kau nak main tak? Wih, mercun apa? Banyak. Sambil membuka plastik stok mercun-mercun yang ada. So bila dia buka plastik tu, macam-macam mercun ada guys. Ada naga, telur dan sebagainya lah. Macam-macam lah kan. Buat nikah, macam kuih raya. So dia buka, ui, banyaknya mercun. Jangan bising-bising, nanti semua orang tahu. Oi, banyaknya. Best ni nak main. Kita main yang ni dululah. Yang ni, Thunderclap ni. Kita main ni dulu. Boleh. Jom. Kita pergi belakang. So, lepas dia cakap macam tu, cap, aku dengan Yus ni ambil adalah segenggam dalam 7-8 batang Thunderclap and beberapa lagi mercun yang lain untuk pergi ke belakang rumah Tok Wan aku. So, kita orang pun pergi belakang. And then bermulalah tong bunyi-bunyi macam tu lah kan. Baling mercun bola, mercun naga, mercun gasing, segala mercun lah yang dibaling. Okay, so nak jadikan cerita pada malam tu, si Akmal ni, dia ni lah yang cerita ni, pergi ambil satu botol ada plus, dia pun letak. Lepas tu dia letak tanda clap. Macam tu. Waktu tu gembira lah budak-budak kan, dapat main ngecun gitu. Memang seronok lah masing-masing. Turn use pula diletak.
waktu tu. So diorang dah seronok. Keadaan malam tu agak sunyi juga cap. Walaupun dentuman bunga api, dentuman mercun menemani malam tersebut. Yang ketiga, dia pun letak meletup dah. Woi, kau bawa lagi tak? Ada. Ni, jom kita bakar sekali lagi. Kita bakar satu lagi. Okey. So dia pun letak mercun tu dekat botolan plastik tadi. Dia pun nyalakan lighter. So dia nyalakan lighter. Lepas dia sumbu tu dah terbakar, dia orang pun jauh lah daripada tempat tu. And diorang dua-dua tutup telinga pada waktu tu. Kita orang tutup telinga cap, sebab benda tu kan bingit kan. So masa aku dengan Yus tutup telinga, aku dengar bunyi tu. Tapi tak ada pum. Aku macam aku pun buka mata lah. Saya tutup mata, macam tutup telinga tapi tutup mata. So bila tak ada dengar bunyi letupan waktu tu, aku pun buka mata. And then aku tengok cap, mercun aku tu masih lagi ada dekat dalam botol tu. And sumbu dia separuh je yang dah terbakar. So aku cakap, Yus, tak bakar habis lah, patutlah tak naik. Tapi dalam hati aku waktu tu, aku terfikir, kalaulah yang ni tak naik, tadi itu bunyi apa? Kalaulah nak kata kampung aku tu banyak bunyi-bunyi macam tu, kenapa tak ada bunyi letupan pada waktu tu? So aku pun mendekati botol tersebut, nyalakan lighter. Waktu aku nyalakan lighter tu, aku dengar sekali lagi bunyi macam tu. Bunyi dia halus je, kecil je. Aku dah macam Yus, bunyi apa tu? Yus cakap macam tu dengan saya. Saya pun buat tak tahu. Saya pun nyalakan sekali lagi mercun tu. Sekali lagi cap, aku buka lighter cap, bunyi macam tu. Aku cakap dengan Yus, apa tu? Tak tahu. Aku rasa tak sedap hati lah. Jom kita masuk rumah balik. Okay. So aku dengan Yus angkat botol tu, buang ke tepi, and then bergerak jalan untuk masuk ke rumah Tok Wan aku. And waktu aku dengan Yus tengah berjalan nak masuk ke rumah Tok Wan aku, sekali lagi aku dengar bunyi tu, tapi kali ni lebih panjang. Benda tu ataupun bunyi tu betul-betul dekat belakang telinga aku waktu tu. And waktu tu guess what? Aku tertoleh ke belakang cap. And bila aku tertoleh ke belakang, aku ternampak dekat belakang pokok macam pokok pisang besar tu, ada benda putih tergantung. And then dia warna hitam, tapi tak tahu, dia macam menghadap kita orang lah, macam tu lebih kurang. Tangan dia macam terkepak macam tu. Waktu tu aku dengan Yus nampak benda tu menjerit cap. Menjerit masuk rumah. Itu pengalaman pertama lah, 17 tahun hidup, first time. Orang kata buat meet and greet dengan Kak Pun. Waktu tu bapak, pakcik semua dengan kita orang menjerit. Dia orang pun pergilah belakang tengok apa semua. Menangis cap waktu tu. Berjam jugalah menangis sebab takut menggigil ni pasal. Tapi bila dia orang keluar pergi cek, tak ada apa-apa yang ada dekat sana. So itulah dia guys, gangguan yang pernah aku lalui. Tapi malam tu tak ada apa-apa lah, tak ada histeria ke, tak ada apa ke, cuma kami ni lemah semangat, mungkin terperanjat. So itulah dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Akmal. Dahsyat. Okay guys, yang ini pun not bad. Ini benda baru lah. Hari ni banyak benda baru yang aku dengar. Korang yang mana kerja-kerja hantar barang-barang parcel ni apa semua kan, terutama kurier-kurier yang bawa persendirian ni kan, bukannya datang daripada lori ke apa. Ini yang bawa kereta lah, pakcik-pakcik, abang-abang kita yang datang bagi salam, dah malam pun mengantar. Tak? Terutamanya fungsi perayaan memang overload lah, biasanya akan sampai malam. Apa perasaan korang bila parcel yang kau hantar tu, owner dia baru je meninggal dunia, and jenazah dia masih lagi ada kat rumah tu? Faham tak? Maksudnya kau sampai, Assalamualaikum, saya nak cari Muhammad bin Abdullah. Member tu dah meninggal lah. Kau faham tak? Maksudnya kau datang orang ramai kan, nak hantar parcel ni, tapi jenazah tu kat situ.
Jam kan. So inilah yang terjadi kepada seorang courier ni, courier boy ni. Dikenali sebagai nama dia Gus, G-H-A-Z, Gus. Dia kata benda ni jadi kepada dia dalam tahun 2021. Lebih kurang macam itulah. Tapi dia kata waktu tu zaman-zaman baru pulih pada PKP. Tapi benda ni raya. Jadi time raya. Dia nak menghantar satu parcel yang bernama Sipolan-Sipolan, tapi dia merupakan seorang wanita. And bila dia sampai, menurut dia pada waktu tu dah pun menjelang maghrib, lebih kurang 7.45 ke pukul 8 lah. Sebab masa dia masuk kampung tu, dia kata kampung ni area-area dekat utara sana, dekat Kedah sana. Dia kata benda ni terjadi kat dia time tu 7.20 lebih macam tu. Aku dah sampai ke area kampung dia, dan aku dengar azan berkumandang cap pada waktu tu. So bila azan berkumandang ni, aku stop lah sekejap. Orang kata apa, sebelum kita nak sambungkan perjalanan kan, memandangkan kat depan tu pun ada surau. So aku pun stop. Tapi silapnya dia stop, azan dia hormat lah. Semayang dia tak lah. Macam tu lah lebih kurang dia kata waktu tu. So dia stop dekat tepi surau tu. Habis dia azan, dia teruskan perjalanan dia pada waktu tu. So waktu tu dia kata rumah dia tu kalau ikut location lebih kurang dalam 5 minit untuk masuk ke kampung tu lah. Sebab kampung dia, biasalah guys, kalau kampung ni layer dia lain macam sikit tau. So layer kampung ni kalau kau nak cari alamat dia pun susah. Dia bukan macam taman. Kalau nombor kampung ni 1,000 kan, 5,006 macam tu lah, macam tu. Dia pun macam okay, dia cari, take time lah. So dia pun call owner ni. Call tak dapat. Call tak dapat. Pisang lah kawan ni kan. Dah lah nak ngantar barang. Call tak dapat. Call tak dapat. Sampailah waktu tu cap, aku terjalan dekat satu rumah ni yang dipenuhi dengan orang. So aku mau berhentikan kereta sebab aku nak tanyakan lah. Kok orang kampung ni biasa komuniti dia orang dahsyat. Takkanlah tak kenal lah tak orang kampung sendiri. So aku pun bagi salam dekat seorang pakcik ni. Assalamualaikum pakcik. Ni pakcik, saya ni nak hantar barang. Kurier cik. Kurier. Ni saya nak tanya ni. Siti Rozana binti Rejab. Kenal tak orang ni? Rozana Rejab. Rozana Rejab. Tengok sini alamat dia. Ini nampak alamat dia. Rumah 708E, Jalan 9, Taman bla bla bla. Taman pula, kampung, sorry, minta maaf. Kampung bla bla bla. Rozana Rejab. Rumah dia dalam 4 rumah kot, 4 ke 5 rumah lah. Tak silap pakcik. Kau tengoklah 4-5 rumah daripada sini. Rumah dia warna hijau. Okey cik, terima kasih. Nanti kau tengoklah dekat depan tu ada nama dia. Kau pergi kat situ. Okey. Terima kasih cik. Assalamualaikum. So aku pun masuk kereta cap, jalan 3-4 rumah ke depan. Bila sampai ke 3-4 rumah ke depan, selang 3 rumah ke depan tu, sebelah tu jalan mati kan. So maknanya 3 rumah tu sajalah. So disebabkan aku nak call kawan tu tak dapat, aku pun pergilah bagi salam dekat semua rumah yang ada. Bukan semualah, maksudnya daripada rumah pakcik tu aku bagi salam 3 rumah. Rumah yang pertama aku bagi salam tak ada orang. Rumah kedua pun tak ada orang. Sampai rumah ketiga ni cap, ada seorang orang kata anak bujang lah keluar kan. Assalamualaikum. Aku salam bang. Ni saya nak cari ni Rozana Rejab. Mana rumah dia? Tengok sikit Rozana Rejab. Ini Mak Ana ni. Rumah ni kat mana? Tu rumah dia tu, depan tu. 3 rumah ke belakang tu. Tadi pakcik tu kata rumah dia 3 rumah ke depan. Ini 3 rumah ke belakang pula. Tak tu. Tu rumah dia tu. Ramai-ramai orang tu, ada kematian tu. Ya ke? Pergi tengok. Abang tak pergi ke? Ni nak pergi lah ni. Jom kita pergi sekali. So abang tu temanlah aku pergi ke rumah yang tadi. And bila sampai rumah yang tadi cap, tak ada orang. Tadi aku nampak ramai. Tapi bila aku sampai tak ada orang. So aku tanya brother ni, bang, tadi awak kata ada kematian. Ni apa pasal tak ada orang ni? Dah settle kot. Dia orang lagi kubur dah. Tapi tak apalah, awak tinggallah barang awak dekat rumah dia tu. Saya bergerak ke kubur dululah. Okey, boleh, tak ada masalah. So waktu tu abang tu pun jalan naik motor, and then aku pun turun daripada kereta. Aku angkat parcel dia, and then
aku letak dekat rumah dia. Okay guys, kalau nak dibayangkan rumah dia ni, biasa rumah orang kampung kan, dia belakang tu macam papan, depan tu macam batu tau. And then dia ada macam like a space yang korang boleh duduk. Orang tua kan suka duduk kat depan tu sambil menunggu anak dengan lagu Aisyah Kepulangan tu kan, bila air gaya kan. Dia duduk kat situ lah. So bila aku sampai kat situ, aku sampai kat area situ, and then aku nampak ada seorang makcik tengah duduk dekat beranda dia tu. And then aku pun bagi salam. Assalamualaikum mak kecik. Makcik, Assalamualaikum. Makcik terpalau aku cakap. Okay lah, tak apalah, lantak lah. Rozana Rejab ya? Dia pun tak tahu je. Dia macam tengah termenung, tengah fikirkan sesuatu. Dia pandang jauh, tapi dia tak sedar aku datang. So aku pun macam, Makcik, Rozana Rejab ya? Saya letak sini ya cik. Sebab pakcik tu nampak suspicious gila. So aku pun letak, and then aku pun berjalan keluar daripada tempat rumah tu. And bila aku berjalan keluar daripada kawasan rumah tu, aku tak tahulah, dia macam ada satu feeling yang tak best waktu tu. So aku macam, makcik ni bukan pula. Ya, sebab makcik tu nampak normal je kan. Orang tua, biasalah umur 60-70 duduk seorang-seorang macam tu kan. So aku macam okay fine. So aku pun masuk kereta, malas nak fikir banyak. Aku pun start enjin kereta. So aku start enjin kereta, aku tengok side mirror lah. Aku tengok side mirror untuk bergerak daripada kawasan tu. And waktu mata aku terpandang ke rumah yang tadi aku stop tu, waktu tu aku terperanjat sebab bila aku tengok kat rumah tu ramai orang padahal aku pergi tadi tak ada orang. Berada tu pun cakap dia tak nampak tak ada orang. Tapi bila aku dalam kereta ni, aku nampak ramai orang. And then aku nampak kat depan tu ada sebiji van jenazah yang tengah steady kat situ. So aku macam, wish, apa ni? Tadi tak ada orang. Wish, aku pun seram waktu tu. So aku pun start enjin kereta untuk gerak daripada situ And aku pun jalan tegak, and aku sempat jengah kat side mirror aku belah kiri tu. Aku nampak dekat belakang tu ada sekumpulan orang tengah angkat keranda dan berjalan menuju ke aku. Mungkin itu jalan nak pergi kubur lah. And sampai aku nak keluar ke kampung tu aku terserempak dengan brother tu tadi. So aku cakap dengan brother tu, brother, ada orang kat kubur ke brother? Tak ada lah. Tadi rumah tu ramai. Kau biar betul? Ya. Dia orang tengah jalan bawa keranda tu. Siapa yang meninggal lah? Tak tahulah bang. Okey, tak apa. Aku pergi tengok dulu. Okey. So, aku pun jalan keluar daripada situ dengan keadaan pening, bingung dan segalanya. So, itulah dia guys, kongsian yang dikongsikan. Okay guys, untuk yang baru ni, yang ketiga ni lah kan, kita nak cerita pasal, okay, bila raya, benda-benda yang paling famous sekali kat tepi-tepi jalan apa? Orang jual lemang, jual dodol, tak? Orang jual ketupat, daun-daun dan segalanya lah. Ini cerita daripada Abang Syah. Abang Syah ni dia merupakan pengusaha lemang dekat sebuah kampung ni. Memang setiap tahun dia kata dia memang jual lemang lah dekat kawasan lebih kurang dekat juga dengan rumah dia sebenarnya. Tapi dia punya lemang ni memang sampai pagi. Sampai ke malam raya tu, bukan malam raya lah, kira dah pagi raya, lebih kurang 2-3 pagi tu, dia masih lagi menjual sebabkan permintaan yang tinggi. So kalau korang lalu dekat kawasan ini, mungkin korang akan tahulah siapa dia, okay? So dia ni juga bertapak di sekitar Sekincan sana guys, okay? Dia kata ada kampung tu lah, Abang Syah Sekincan, korang kenal lah. Alright, lemang. Apa yang seram sangat pasal lemang? Pasal lemang tu tak seram dia kata. Tapi apa yang seram adalah ketika dia menjual lemang. Ada satu ketika ni aku ingat lagi pada waktu tu, lebih kurang pukul 2 pagi. Aku tengah membakar lemang ni. Cerita dia pun short and simple, short and sweet, tapi aku suka. Aku tengah bakar lemang waktu tu So biasalah customer ni kan kejap berhenti perlahan, 1, berhenti 2, berhenti 3, macam tu lah, perlahan-lahan berhenti. Tak adalah orang kata beratur dah 2 pagi pun kan. Okay, malam tu aku tengah bakar lemang. Tengah bakar. And then tengah leka lah, sebab aku kerja seorang pada waktu tu. Anak aku dah balik dah. So ada kereta, satu kereta dia berhenti waktu tu.
Bila satu kereta ni berhenti, dia belilah, urus niaga semua. Waktu tu tak silap aku, dalam kereta tu family dia semua dah tidur. Yang turun cuma ayahnya sahaja. So ayah dia pun beli kat aku lemang 4 batang, sambil kita orang borak. Tiba-tiba si ayahnya ni bertanya, sebabkan lemang tu tengah nak buat, so kena dah tunggu dalam 5 ke 10 minit lebih kurang macam tu lah. So si ayah ni pun bertanya, "Bang, awak tengah-tengah malam macam ni jalan seorang-seorang, menjaga seorang-seorang ni kan, tepi kiri kanan tak ada apa-apa, hutan depan ni, awak tak takut ke?" Tak ada apalah, kita ni nak menjaga, bukan jauh pun, depan tu dah rumah saya dah. "Oh ya ke, duduk sini lah?" "Oh, duduk sini." Macam tu lah borak lah diorang kan. Yelah, bukan apa, gelap-gelap macam ni, risau ada satu lampu je. Kita orang pun risau nak berhenti, ingat kedai bunian ke apa. Dia pun gelap macam tu lah, lebih kurang lah. Dia gelap apa semua. And then aku pun macam macam tu lah. Kita orang, aku jadi macam, yelah kan, oh what the joke, macam tu lah kan. So bila dah borak macam tu, lemang dia settle, and then pom dia belah macam tu. So aku pun duduk macam waktu tu. Aku duduk, and then aku buat tak tahu je lah kan, termenung apa semua. And waktu aku tengah-tengah menung tu cap, guess what, depan aku ni ada satu ladang getah tau cap. Waktu tu aku tak tahulah salah nampak ke, salah pandang ke, tapi waktu aku tengah leka tu, aku terpandang dekat salah satu pokok yang ada kat situ. Waktu tu cap, aku nampak macam ada someone yang tengah mengintai pandang aku daripada depan. Dia macam macam tu. Dia pandang macam tu. Aku nampak. Lepas tu aku macam Astaghfirullahaladzim. Aku takut lah kan, gila kau. Tapi aku masih lagi cekal. Orang kata apa, menganggap benda tu sebagai satu ujian ketika berniaga. So aku teruskan berniaga. Sampailah pukul 2.40 macam tu, ada satu lagi biji kereta berhenti pada waktu tu. So bila dia berhenti, dia order lemang lah macam biasa. Bila dah order lemang, kita orang pun borak. So bila tengah-tengah borak tu cap, dia cakap dengan aku macam ni, yang buatkan aku terperanjat gila babi waktu tu. "Bang, okey bang, steady yang kampung ni kan, ada orang jual lemang duduk pagi macam ni. Alah, ada rezeki sikit-sikit, apalah sangat. Itulah bang, ini sekejap lagi depan tu saya nak tengok tu, ada jual daging saya nampak tu." Kawan tu tercengang lah. Apa tadi? Tu depan tu, saya nampak ada orang jual daging. Tu ujung tu akak tu duduk seorang, tak nampak lah tu, dia jaga apa tu. Takkan abang tak nampak bang. So waktu tu cap, aku jadi terperanjat. Aku seorang je kat situ bai. So aku pun jelingkan mata aku ke kiri. Memang tak ada apa-apa cap kat situ. Memang all the way jalan dia. Lepas tu aku macam, "Dek, kau ngantuk ke dek? Kau ambil barang ke?" Apa bang gurau macam tu? Berapa bang tadi? 27. Okay bang, terima kasih selamat hari raya. Okay. So aku pun tengok brother tu naik masuk kereta, and then dia berjalan lebih kurang 100 meter macam tu, 100, bawah 100 meter lah. And aku nampak kereta tu berhenti cap. Aku tengok kereta tu berhenti, aku nampak mamat tu keluar, and then dia tengah bercakap seorang-seorang kat situ cap. Kau faham tak situation tu? Aku macam, aku tak tahu nak cakap apa dengan budak tu. Aku nak jerit kan pun takut. Aku nak orang kata nak buat apa pun takut waktu tu. So aku perhati je budak tu. Budak tu macam tengah borak. Padahal depan dia tu kosong cap waktu tu. Waktu tu aku tengok, budak ni dah tak alright ni. Aku pun jerit lah, Dek, masuk. Aku jerit macam tu. Tapi dalam hati aku macam, orang kata selawat lah kan, takut lah macam tu kan. Bila brother tu perasan aku cakap macam tu, and then dia pandang kat aku, and then dia pun masuk kereta cap. And bila dia masuk kereta, aku nampak dia pusing tau. Dia pusing pergi kat aku balik. Aku macam, dia ni apa hal kan. So dia pun pusing kat aku, and then dia pun berhenti. Dia kata, "Bang, kenapa bang? Asal bang?" "Dek, kau tahu tak dek, sepanjang jalan ni aku je menjaga sini dek. Tak ada kedai lain dek. Aku tak tahu kedai apa yang kau nampak dek." Aku cakap macam tu kat dia. Abang ni gurau ke apa? Pakcik tu elok je tu menjaga daging tu. Akak sebelah tu, dia jual barang-barang untuk raya juga. Dia jual macam abang lah, tapi macam-macam ada kat situ. Dia pun pelik lah, takkan ada bunian dah buka bisnes pula kan. Lepas tu dia kata, tak ada, sumpah tak ada. Aku kat sini je seorang-seorang, tak ada yang lain pun. Abang ni, habis tadi saya beli ni apa bang? Sambil dia pun pergi kat seat belakang, and then dia keluarkan satu beg plastik.
And bila dia buka beg plastik tu cap, dalam tu ada bangkai seekor burung. Oh, time tu aku jerit, dia pun menjerit. Waktu tu aku cakap, "Dik, kau pergi balik, Dik. Kau pergi balik baik-baik, kau buka lah surah ke apa." And bila dia dah menjerit, dia dah cuak macam tu, dia kata dengan aku dia nak tunggu subuh sama dengan aku. Aku cakap tak apalah. Kalau macam tu kita balik sama-sama lah. Aku pun tutup sekejap okay, kawasan lemang aku tu. And then aku bawa lah budak ni balik, sebab dia punya rumah pun tak jauh macam tu. And itulah dia guys, kisah daripada malam tu, bangkai burung man. Itulah dia, urus niaga dengan benda-benda macam ni. Kau ingat dia orang tak kerti buat bisnes ke tanda nak kaya ni. So itulah dia guys, kisah yang kita nak kongsikan kepada korang. 3 kongsian. Hari ni kita santai sikit, kita santai cakap kan. Alright, by the way, I just want to say untuk semua yang menonton edisi kali ni, saya nak cakap terima kasih untuk semua support korang untuk Raya Box saya untuk tahun ini. And kalau ada kurang ke apa, saya minta maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki semasa saya bercerita, sewaktu saya berkongsi. Kalau ada yang menguriskan hati, ampunilah diri ini. Alright, sesungguhnya yang salah dan yang cela itu datangnya daripada saya, yang baik semua datang daripada dia. Okay, alright guys, Assalamualaikum, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, ciao lu, I see you and I see you guys, bye.